Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada segenap asatizah, para alim ulama di luar sana, khusus kepada hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kepada pagi ini saya akan meneruskan pengajian kitab atau daurah kita Al-Aqidah Al-Mursyidah yang sepatutnya kita khatam hari ini, tapi ini masih membahas tentang menjawab tohmahan Ibnu Tumar. Maka tak perlu perpanjang pembahasan, kita sambung pada pembahasan iaitu kemahdian Ibnu Tumar, yang mana saya dah sebut tadi. Salah satu hujah dia, kalau betul Imam Ibn Tumar ini dia mengaku sebagai Imam Mahdi seperti yang dituduh oleh iaitu Tuwaijiri, seperti yang dituduh oleh Tuwaijiri, maka tentulah tidak akan terjadi seperti riwayat-riwayat yang telah disebutkan dalam Rasail atau dalam kitab Nazmus Suluk dan lain-lain yang seperti saya sebut dalam makalah saya. Boleh tuan-tuan dan puan-puan semua rujuk dekat makalah tersebut. Kalau benar Ibn Taimiyah, lalu seperti yang tercatat dalam sejarah, Ibn Tumar rahimahullah tidak menjadi raja pertama dinasti Muwahhidun. Akan tapi sebelum kewafatannya, beliau telah mentabalkan muridnya iaitu Abdul Mukmin Al-Kumi ke atas takhta kerajaan Muwahhidun. Okey. Lalu kalau benar ia mengaku sebagai Imam Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu, nescaya ia akan mentabalkan Nabi Isa AS sebagai raja, sehingga apa yang ia dakwa dengan apa yang disebutkan dalam khabar-khabar tentang Imam Mahdi adalah tepat. Ini kan tak terjadi, tapi yang lain. Berarti khabar yang sampai kepada kita pada waktu itu tak jelas. Sehingga kan apabila terjadi percanggahan dalam metod kita untuk mentarjih, sama ada kita memilih untuk meninggalkan dua-duanya, tawakuf, tak boleh nak sebut, atau kita mentarjihkan dengan sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang lebih kuat, kalau macam ni susahlah nak tentukan. Tapi ini banyak khabar yang mengatakan bahawa dia tidak mengaku sebagai Imam Mahdi, maka tentulah tidak boleh kita mudah menuduh bahawa dia mengaku sebagai Imam Mahdi. Orang yang menuduh dia sebagai Imam Mahdi hanya bertujuan untuk menjatuhkan nama dia, dan menjatuhkan tujuan yang lebih besar, iaitu menjatuhkan mazhab akidah dia. Kerana dia termasuk ulama besar dalam akidah Asy'ariyah. Begitu juga Ibn Tumar mendakwa bahawa pengikut-pengikutnya yang akan membunuh Dajjal seperti nukilan di atas. Kalau benar ia mengaku sebagai Imam Mahdi, sepatutnya beliau mengklaim bahawa beliau akan mendukung Nabi Isa AS untuk membunuh Dajjal. Tapi benda ni tak terjadi. Dalam rekod yang lain pula, ketika Ibnu Tumar menjelaskan kerusakan dan kesesatan yang telah dilakukan oleh dinasti Murabitun di Maghribi, beliau berkata, kalaulah Rasulullah SAW tidak menyebutkan sifat-sifat sebenar si Dajjal, nescaya aku akan berkata dialah raja, iaitu dialah adalah iaitu maksud dengan dia itu adalah Raja Murabitun. Waktu itu pemerintah Murabitun adalah Dajjal, dan mereka adalah pengikut Dajjal. Jadi sekarang kita jelas, kalaulah betul-betul dia mengaku sebagai Imam Mahdi, maka dia akan of course menuduh sebagai Raja Murabitun sebagai Dajjal. Tapi tak, dia menetapkan kalau Rasulullah SAW tidak menyebutkan sifat-sifat sebenar si Dajjal. Jadi kalaulah Rasul tak ada sebut ciri-ciri Dajjal apa semua tu, nescaya aku dah kata dia Dajjal. Tapi tak kan. Itu menunjukkan Rasul dah sebut. Kerana Rasul dah sebut, maka sifat-sifat tersebut tidak ada pada Murabitun. Maka dia tidaklah menuduh Murabitun sebagai Dajjal, dan dalam arti dia juga bukanlah mengaku sebagai diri dia Imam Mahdi dan lain-lain. Ini jelas. Ini dah jelas. Lalu kenapa dia benci sangat dengan Murabitun, Ustaz? Seperti yang saya sebut, pada zaman Murabitun ada banyak mungkarat. Ini saya ada sebut dalam tesis master saya, iaitu Murabitun memang ada beberapa mungkarat di akhir dinasti Murabitun. Jadi bukan awal dinasti Murabitun. Bukan Yusuf bin Tashfin, bukan. Yusuf bin Tashfin dipuji oleh hatta Imam Al-Ghazali rahimahullah sendiri. Imam Al-Ghazali meninggal 505.
Jadi waktu khabar tentang Yusuf bin Tashfin sampai kepada Imam Ghazali macam ada niat nak pergi. Tapi dia tak jadi, dia patah balik ke Baghdad. Jadi waktu itu dia mendengar sifat Yusuf bin Tashfin, dia memuji. Tapi ini bukan Yusuf bin Tashfin, ini adalah setelah Yusuf bin Tashfin. Ini kena faham. Ini adalah bukti bahawa Ibn Tumar yakin Dajjal belum muncul. Ia hanya mengajak untuk meruntuhkan dinasti Murabitun yang menurutnya sudah banyak kerosakan umat terjadi disebabkan dinasti tersebut. Kerana apa? Waktu itu dah mula iaitu kerajaan Murabitun di akhirnya sudah hilang kewaraan dari kalangan courts dia dalam hal memerintah kerajaan Islam yang ada di Maghribi dan Andalus. Waktu itu kalau Raja Maghribi berarti Raja Andalus juga. Okey. Isu kemaksuman Ibn Tumar. Okay. Ada isu lain. Ibn Tumar jelas dalam kitab dia mengklaim diri dia sebagai maksum. Berarti Al-Mahdi atau inilah orang Syiah lah. Syiah kan mengaku bahawa Mahdi anak Asakir kan, siapa tak nama dia saya lupa tu. Itu dia diklaim sebagai maksum. Jadi dia kena claim lah sekarang Ibn Tumar ni Syiah. Beberapa ulama pula menuduh Ibn Tumar berakidah Syiah kerana mensyaratkan bagi seorang khalifah yang atau pemimpin wajib bersifat maksum. Kerana menurut akidah Syiah, seorang pemimpin, imam wajib dia maksum. Ismatul imam. Jadi dalam hal ini terpelihara dari dosa dan cacat. Seperti kita tahulah dalam definisi ismah. Seperti yang diyakini oleh Syiah Imamiyah. Okay. Salah satu isyarat kepada ini adalah kata-kata Ibn Tumar dalam kitabnya, iaitu seorang 297. Jadi ini adalah kitab A'adhu ma yutla. Babun fil ilmi wujubi. Babu fil ilmi ya'ni fi wujubi i'tiqadil imamah. Dalam hal menerangkan tentang imamah ditulis oleh Al-Mahdi bin Tumar A'adhu ma yutla. Ini cetakan yang saya guna waktu saya tahqiq ni. Jadi ketika saya pergi Mesir tahun 2018 awal, saya dapat beli kitab ni oleh guru saya, iaitu A'adhu ma yutla, juga karangan Ibn Tumar yang ditahqiq oleh Dr. Amr At-Talabi. Ni lebih hebatlah tahqiq dia. Tahqiq dia lebih hebat kerana dia juga mensandarkan atau kembali kepada nuskhah yang lebih tua. Okey, inti dia saya nak kata di sini 297. Jadi memang betul ada yang klaim bahawa Ibn Tumar ini mengaku diri dia sebagai Imam Mahdi. Apakah bukti dia? Kerana bukan mengaku Imam Mahdi, mengaku dia mestilah maksum. Yang mana Ibn Tumar dikata kat sini, wala yakunu al-imamu illa ma'suman minal batili liyahdimal batila lianna al-batila la yahdimu ad-dalala wa kadzalika al-mudillu la yahdimu ad-dalala wa kadzalika al-mufsidu la yahdimu al-fasada lianna al-fasada la yahdimu al-fasada la budda an yakuna al-imamu ma'suman min hadhihi al-fitan. Dia sebut macam tu. Lalu terjemah dia lah, bagi yang tak faham bahasa Arab, terjemah dia, seorang imam itu perlulah maksum daripada kebatilan dan maksum daripada kesesatan dan maksum daripada fitnah dan maksum daripada beramal dengan kejahilan. Kerana apa? Dia kata kat sini daripada kejahilan, kerana la budda li annal fasada la yahdimul fasada, kerana kerusakan tidak boleh menghancurkan kerusakan, kesesatan tidak boleh menghancurkan kesesatan, ila akhirih. La budda ayakunal imamu maksuman min hadhil fitnah. Maka nak tak nak seorang imam itu mestilah maksum daripada fitnah ini. Ini kata-kata Ibn Tumar. Akhirnya atas kata-kata beliau ini dia dituduh sebagai Syiah. Walhal dalam hal ini pengkaji yang membaca langsung tulisan-tulisan Ibn Tumar telah menemukan fakta sebaliknya. Jadi misalnya Dr. Abdul Majid An-Najjar menjelaskan kata-kata Ibn Tumar dengan maksum di atas tidak lain adalah maksum dalam erti tidak melakukan kebatilan. Jadi dia tidak melakukan kebatilan. Itu maksud dengan maksum, iaitu tidak membawa kesesatan
tidak berbuat fitnah dan tidak beramal dengan kejahilan. Lebih-lebih lagi kalau ditelusuri tulisan-tulisan Ibn Tuhmat, kita tidak akan menemukan definisi maksum yang diberikan Ibn Tuhmat. Jadi bila dia sebut la budda ayyakuna atau ayyakuna al-imamu ma'suman, maksum di sini maksum ismah dalam kitab ilmu kalam atau maksum dengan makna yang lain. Ini kita tak tahu. Tak disebut. Jadi tak boleh nak gunakan. Jadi ini perlunya belajar ilmu dengan guru supaya istilah-istilah yang digunakan oleh muallif kita dapat memberi makna yang betul. Bukan malah hanya buka terjemahan atau hanya tahu istilah dalam ilmu kalam lalu kita chop dia dengan menggunakan istilah tersebut. Ini yang terjadi bagi banyak orang yang tak ada ilmu dalam ilmu tasawuf, baca kitab-kitab tasawuf, lepas tu menuduh macam-macam kerana apa? Dia tidak ada ilmu dalam itu dan memberi makna lafaz yang salah bagi lafaz-lafaz tersebut. Jadi saya dah tulis beberapa, buka dalam ada satu artikel saya yang akan keluar, dah pernah keluar separuh dan sebahagian, cuma saya betulkan lagi, saya tambahkan lagi dalam kitab, dalam jurnal insya-Allah akan terbit. Saya akan hantar secepatnya insya-Allah dengan insya-Allah majalah Afkar ataupun Tajdid UIA, Afkar UM, jurnal, tengoklah yang mana yang lepas insya-Allah, untuk tentang pembahasan tasawuf yang orang salah faham. Itu. Okey. Saya teruskan lagi, iaitu dalam hal ini tidak berfitnah. Jadi yang dimaksum tu dia tak sebut. Okey. Sorry. Mana? Definisi maksum yang diberikan Ibn Tuhmat. Jadi ia berkemungkinan besar maksum di sini membawa makna bahasa, lughatan. Bukan makna istilahan. Bukan istilah. Maka kalau kemungkinan ini yang kita tetapkan, sudah tentu pernyataan Ibn Tuhmat adalah sesuai dengan apa? Sesuai dengan akidah yang diajarkan dalam mazhab Asy'ari, iaitu seorang pemimpin wajiblah tidak melakukan perkara-perkara mungkar tersebut. Jadi nak tak nak kena kembalikan kepada mazhab Asy'ari sebenar, iaitu akidah dia, iaitu seorang pemimpin tidak boleh melakukan perkara yang mungkar. Ini boleh buka dalam komentar Abdul Majid An-Najjar, tulisannya Al-Mahdi bin Tumab. Okey. Maksud dia seorang pemimpin kena adil lah. Mungkar tu lawan dia adil lah. Jadi dia kena adil. Kan kita dah sebut ciri-ciri seorang pemimpin yang bagus adalah pemimpin adalah yang qawiyul amin. Nabi Musa kan describekan sebagai qawiyul amin. Itu iaitu pemimpin yang kena adil dan amanah. Okey. Guru penulis pula iaitu guru saya Dr. Khalid Zahri membawa pendekatan lain dalam memahami maksud maksum yang dibawa Ibn Tuhmat. Menurut beliau, kita perlu membezakan maksum kepada dua kategori. Ada al-ismatu adz-dzatiyah yang berkaitan dengan para nabi alaihissalam. Yang kedua tu ismatul hifzi, yang mana Allah telah anugerahkannya kepada para walinya untuk menjaga mereka dari perbuatan maksiat. Kan dalam pembahasan wali dalam akidah Asy'ariyah, kita ada sebut bahawa nabi itu maksum, sedangkan wali itu mahfuz. Ini maksud dia ismatul hifzi lah, bukan al-ismah adz-dzatiyah. Jadi kemungkinan besar yang dimaksud kat sini adalah ismatul hifzi. Lalu beliau pembahagian maksum kepada dua kategori ini adalah merupakan mazhab Imam Al-Hujwairi. Imam Al-Hujwairi Kashful Mahjub, betul. Saya ada kitab dalam bahasa Arab. Dia jelas mengatakan bahawa apa? Dan diikuti oleh ulama Al-Azhar seperti Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang meninggal tahun 973 dan ulama-ulama lain banyak yang lepas tu disebut dalam hal ini. Imam Al-Hujwairi berkata, sesungguhnya aulia bukanlah maksum kerana kemaksuman bukanlah syarat bagi mereka. Akan tapi mereka terjaga dari kecacatan yang menafikan wilayah kewalian mereka. Penafian kewalian mereka, semoga Allah SWT menjauhi perkara ini, adalah berkaitan dengan kemurtadan, bukan maksiat. Okay. Ini adalah mazhab Muhammad bin Ali At-Tirmizi, iaitu Al-Hakim At-Tirmizi, Al-Junaid, Abul Hasan An-Nuri, Al-Harith Al-Muhasibi dan selainnya dari kalangan ahli hakikat rahimahullah. Boleh buka dalam kitab Al-Huwaijri. Karangan nama kitab dia Kashful Mahjub.
kitab ni ditulis dalam bahasa Parsi lalu diterjemah ke dalam bahasa Arab. Okey. Jadi ini kena faham maksud yang dimaksudkan oleh Imam Al-Hujairi ni. Baru boleh Hujairi ni baru boleh kita nilai. Lalu Dr. Khalid Zahri menegaskan bahawa Ibn Tumar sebenarnya bermaksud maksum versi kedua ini. Beliau juga menegaskan kalau benar Ibn Tumar bermaksud dengan maksum versi pertama, iaitu yang seharusnya dikhususkan kepada para nabi sahaja, nescaya ulama akan menolak Ibn Tumar sebagai tokoh Al-Asy'ariyah dan kitabnya juga akan ditolak. Akan tetapi kenyataan adalah sebaliknya. Salah satu kitabnya yang sangat dibenci oleh Ibn Taymiyah, iaitu Al-Mursyidah, mendapat pujian yang tinggi oleh ulama ahli sunnah wal mu'tabar. Kalaulah dia ditolak oleh tokoh Asy'ariyah, tentulah kitab Akidah Mursyidah ni ditolak. Padahal Imam Subki memujinya bukan hanya semua. Imam As-Sanusi rahimahullah, siapakah Imam As-Sanusi rahimahullah? Dia adalah rayatu ahli sunnati wal jamaah sekarang. Justru ulama-ulama Nusantara menganggap dia sebagai bendera dan panutan. Jadi tak boleh kalau orang lah di Malaysia, di Indonesia ni ingin menolak Imam Sanusi, berarti dia dah menolak akidah yang dipegang oleh seluruh tok nenek ulama-ulama besar Nusantara semua. Ini kena faham. Imam Sanusi rahimahullah berkata di mukaddimah syarah beliau terhadap kitab Al-Mursyidah li Ibn Tumar. Jadi Imam Sanusi dia ada syarah kepada akidah Ibn Tumar ni, Mursyidah ni. Cuma saya belum dapat lagi, tapi kawan saya nak tahqiq, tak cetak-cetak. Geram betul. Kalau boleh cepat cetak, kita boleh baca. Para imam telah sepakat kesahihan akidah ini, iaitu akidah Mursyidah, tidak selainnya. Dan sesungguhnya ia adalah Mursyidah yang Rasyidah disebut. Mursyidah yang Rasyidah. Al-Mahdi tidak meninggalkan yang lebih baik daripadanya sebagai wasilah untuk kebenaran. Semoga Allah memanfaatkan padanya dan kepada kita dengan berpegangan dengan akidahnya yang cantik. Ini boleh buka dalam manuskrip syarah akidah Ibn Tumar. Okay, dia masih manuskrip. Kawan saya doktor Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa nama dia? Dr. Rushdi. Dr. Rushdi dari Yaman yang sekarang tinggal di Tunis dan mengajar di Tunis. Beliau kawan saya yang Al-Aziz, yang betul-betul alim, lulus Zaitunah. Dia pernah belajar di Mauritania juga. Dia terus terang dia tengah tahqiq. Sepatutnya dia dah habis tahqiq. Kalau dia dah habis tahqiq boleh cetak cepatlah. Tuduhan Ibn Tumar beraliran falsafah dan Mu'tazilah. Iaitu sekarang isu selanjutnya, iaitu ada seperti Imam Ibn Taymiyah rahimahullah menuduh bahawa Ibn Tumar ini beraliran falsafah dan Mu'tazilah. Syiah lepasu Mu'tazilah pula, ahli falsafi pula, Imam Mahdi pula, macam-macam. Susah. Memang dia kena hentam semua. Tapi kita kena jawab dah semua. Lalu lebih menyedihkan lagi adalah ketika orang yang tidak pernah membaca kitab Ibn Tumar telah menuduhnya dengan berbagai tuduhan. Misalnya Ibn Taymiyah di dalam Majmu' Fatwanya telah menuduh bahawa Ibn Tumar sebagai sesat dan memfatwakan fatwa yang negatif terhadap kitab Mursyidah ini. Padahal kalau ditelusuri isi dari fatwa tersebut dengan kitab Al-Mursyidah sangatlah jauh. Jadi isi dia dengan kitab tersebut sangat jauh, tuduhan tersebut. Kenapa? Sebab ialah Mursyidah tu akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, Maturidiyah, samalah. Tak jauh beza dalam bab ini. Yang kita tahu Ibn Taymiyah jelas dia Hasyawiyah. Sebelum dia taubat lah. Dia taubat ke tak? Itu kita baca dalam Najmul Muhtadi, dalam kitab lain insya-Allah. Bahkan Ibn Taymiyah mendakwa Ibn Tumar terpengaruh dengan kepercayaan wujud mutlak. Wujud mutlak dari mazhab falsafah seperti Ibn Sina dan Ibn Sab'in. Tapi bagaimana mungkin sedangkan Ibn Tumar wafat jauh sebelum Ibn Sab'in lahir. Ibn Sab'in meninggal tahun 669 Hijriah. Lepas tu dia kata ikut Ibn Sab'in. Ibn Sina meninggal 520 Hijriah. Nampak tu? 520.
Ibn Sabi'in meninggal 669. Mungkin lahir di akhir 500. Tak mungkin, tak betul. Macam mana dia boleh ikut falsafah Ibn Sabi'in? Salah seorang pakar akidah dari Algeria, Profesor Dr. Ammar Talabi, telah menjelaskan bahawa tuduhan Ibn Taymiyah tersebut adalah tidak benar. Jadi tuduhan dia itu tak benar. Jadi Ammar Talabi disebut dalam kitab Ibn Tumat wa Tarjamah Aqidatihi ila Lisan Latini. Disebut dalam kitab tersebut, saya tak bawa kat sini, tapi ada dalam majmu'ah jurnal yang dikumpulkan, iaitu amal-amal Ibn Tumat yang kita kumpulkan, yang dicetak di Wujdah. Saya punya artikel Juhudul Ulama Al-Buldan Melayu fi Khidmatil Aqaid Sanusiah ada kat situ. Boleh baca. Lalu disebut pula, iaitu sedangkan tuduhan yang mengatakan Ibn Tumat menganut mazhab Mu'tazilah juga telah dijawab oleh Imam As-Subki. Okey. Imam As-Subki meninggal tahun 771 Hijriah sebab dia nak rod Ibn Taymiyah lah. Kita tahu Imam As-Subki dengan Ibn Taymiyah ni, Imam As-Subki ni yang keluarkan fatwa untuk takab Ibn Taymiyah. Dan berkata, tidak sahih menurut kami apa yang dituduh terhadap Ibn Tumat secara ghalibnya. Beliau adalah seorang Asy'ari, benar akidahnya, pemimpin yang adil, pendakwah kepada jalan yang benar. Imam As-Subki dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Ini dibuktikan bahawa Ibn Tumat tidaklah bermazhab seperti Mu'tazilah yang melakukan takwil mutlak terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Jadi betul lah. Ia masih beriman dengan tafwid, iaitu menetapkan sifat-sifat yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut dan menyerahkan maknanya kepada Allah SWT. Ibn Tumat berkata, apa yang telah turun dari ayat-ayat mutasyabihat yang membawa kepada tashbih atau takwif seperti istiwa, ayat istiwa, hadis nuzul dan selainnya di dalam syarak, maka wajib untuk beriman dengannya seperti yang telah diturunkan oleh Allah SWT dengan menafikan tashbih dan takyif. Ni boleh buka dalam kitab Azumah Yutlab juga, dalam kitab yang sama, ni kitab saya, disebut dalam page 216. Dia kata, wa ma warada minal mutasyabihati allati tuhimu at-tashbiha wa takyifa ka ayatil istiwa wa hadisin nuzuli wa ghairi dhalika minal mutasyabihat fi syar'i yajibu al-imanu biha kama ja'at ma'a nafyi tashbihi wa takyif. Ini disebut la yattabi'u al-mutasyabihat fi syar'i illa man fi qalbihi zayghun kama qala ta'ala fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun ila akhirih. So ini jelas kalau orang tuduh, jadi kemungkinan besar dengan wallahu alam, ini tidak menjudge, tapi kemungkinan kenapa Ibn Taymiyah waktu dia hentam Ibn Tumat gila-gila, terutama kitab Aqidah Mursyidah ini, kerana seolah-olah kitab Aqidah Mursyidah ini menerima takwil secara mutlak, menolak tafwid, atau of course lah dalam mazhab dia kata mungkin Ibn Tumat ini mazhab Asy'ari yang tidak menerima isbat. Mungkin alasan tu, jadi dia hentam. Tapi apa yang saya nak kata di sini, kemungkinan besar Imam Ibn Taymiyah sendiri, sehebat Ibn Taymiyah, tidak membaca Azumah Yutlab atau tak sampai manuskrip tersebut. Kerana apa? Dia menuduh habis-habis masalah takwil, menuduh dia Mu'tazilah. Takwil kan macam hari ini orang yang tak suka dengan Asy'ariyah, menuduh Asy'ariyah ini Mu'tazilah kerana takwil, dengan alasan takwil lah. Ingat, Asy'ariyah bukan hanya takwil. Mazhab Asy'ariyah dia ada dua, iaitu tafwid dengan takwil. Kalau menurut mazhab Imam Sanusi ada tiga, iaitu ismun lis sifat. Ini tiga. So kena faham. Dalam hal ini jelas. Maka apa yang terjadi? Jadi Ibn Tumat dituduh sebagai Mu'tazilah. Kalaulah Imam Ibn Taymiyah membaca Azumah Yutlab, mungkin dia tak kata macam tu, tak hentam sampai macam tu. Kerana apa dia sebut di sini? Iaitu jelas untuk ditakwid, untuk diiman, iaitu tafwid lah, diiman, dan menolak tashbih dengan takyif. Ini. Lalu ini adalah bukti mereka yang menuduh Ibn Tumat dengan berbagai tuduhan adalah palsu.
dan mereka tidaklah membaca kitab-kitabnya secara mendalam atau bahkan tidak membacanya sama sekali. Jadi sama kes macam orang yang menuduh ulama-ulama sufi yang lain. Jadi baca cop sana, tak baca semua. Kitab tu kitab. Contohnya Imam Ibn Arabi karang kitab Futuhat Makkiyah tu berapa jilid? Ini. 13 jilid. 13 jilid tu dia baca. Dia ada tak kitab 13 jilid tu? Untuk pastikan jangan salah baca. Tuduhan menuduh orang tak bersalah. Bagi membahas perkara ini perlu kita fahami bahawa kita tidak boleh meletakkan cara berfikir kita hari ini seperti mereka yang hidup 9 atau 10 kurun yang lalu. Jadi mantik zaman dulu dengan mantik hari ini berbeza. Jadi menuduh dia membunuh orang tak bersalah. Jadi Ibn Tumar ni pembunuh, membunuh 75,000 umat Islam, Murabitun dan lain-lain. Dia mula mengeluarkan sentimen tersebut. Jadi kita kena faham mantik pemikiran orang dahulu dengan sekarang berbeza. Pada zaman dahulu masalah safkud dima' ini memang banyak terjadi dan memang teruk. Kita akui dalam semua dinasti. Tak payah nak sebut. Okey, orang boleh memuji Harun al-Rashid sebagai salah seorang khalifah yang paling adil kononnya. Bukan konon, maksudnya betul-betul dia adalah pemimpin yang adil. Tapi dia masih ada lembaran gelap, lembaran hitam. Lembaran hitam dia kat mana? Kisah Ahdasul Fakh. Boleh buka dalam kisah Ahdasul Fakh, ketika dia naik menjadi khalifah, dia berperang dengan Ahlul Bait, terutamanya Az-Zakiyatun Nafsu Zakiyah, nama dia, dengan Maula Idris Al-Akbar dan lain-lain. Ini kita tahu kisah tersebut, lari sampai ke Morocco. Jadi kena ada cerita. Tak payah jauh-jauh lah, ini kita baca insya-Allah. Peperangan dan pertumpahan darah adalah sebuah perkara yang biasa terjadi kepada mereka seperti catatan sejarah yang merekodkannya. Kadang-kadang seseorang itu terpaksa berperang demi hidup, kerana kalau tidak ia akan dibunuh oleh dinasti yang berkuasa. Ini jelas. Jelas. Ibn Tumar pula hidup di zaman penuh kemungkaran. Kemungkaran yang berlaku bukan kemungkaran yang terjadi khilaf di kalangan ulama Islam. Kemungkaran yang berlaku pada zaman Ibn Tumar di bawah pemerintahan dinasti Murabitun yang terakhir adalah dengan berleluasanya khamar, alat muzik yang melalaikan, percampuran lelaki dan perempuan yang semakin bebas. Boleh buka dalam kitab karangan Al-Bidah, nama dia Akbarul Mahdi. Boleh buka dalam kitab tersebut. Kalau tak percaya saya lah. Memang ni saya buat 43, page 43. Ketika Ibn Tumar pulang ke Maghribi setelah menuntut ilmu di Timur, ia sudah berusaha melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dia dah usaha untuk buat amar ma'ruf nahi munkar secara halus dan berharap iaitu semakin lama semakin tegas. Beliau justru tidak sama sekali memilih terus jalan kekerasan untuk berdakwah ketika itu. Ini dapat dibuktikan dengan berbagai surat yang beliau kirim ke kerajaan Murabitun ketika itu. Boleh buka dalam Ibn Khatib, nama dia Raqamul Hulal. Ada surat-surat menasihatkan kerajaan Murabitun untuk segera berubah. Dia bukan nak kekuasaan, tak, tapi dia memberi nasihat. Macam hari inilah, pembangkang tulis surat atau buat Facebook, tegur kerajaan, kenapa memerintah macam ni, nasihat. Kerajaan pula menasihati pembangkang, tujuan dia kerana ini. Ini dia dah buat dah cara tersebut. Tapi zaman dulu kalau ada orang hantar surat macam ni, zaman dululah kita tanya, kira-kira dia dituduh pemberontak ke tak? Tak payah pergi zaman dulu. Zaman hari ini cukuplah. Zaman hari ini kalau ada pengkritik MBS ataupun Raja Salman misalnya dia di Saudi, kira-kira dia tulis, orang Saudi tulis contoh dia, kira-kira dia ditangkap ke tak? Dia dianggap pemberontak ke tak? Dia akan dituduh pemberontak. Sama terjadi. Begitu juga kita di Malaysia. Di Malaysia, kalau setakat pembangkang dengan ini tak ada masalah. Cuba kalau kita sampai menghujat Trump, tulis, mencaci maki dekat sini macam mana? Dan sampai di sana boleh kena akta memburukkan, fake news dan lain-lain. Sama je. Jadi ketika itu dah ada. Dia mengkritik, kritik tersebut dah dianggap sebagai bughat. Lebih teruklah.
zaman dulu. Ketika Murabitun tidak memperdulikan dakwah beliau, barulah beliau mengumpulkan pengikut dan memulakan gerakan beliau. Bila tak diperdulikan, baru beliau mengumpulkan pengikut dan memulakan gerakan beliau. Gerakan peperangan yang beliau mulakan adalah pada tahun 515 Hijriah. Yang ini disebut oleh Ibn Qattan Nazmul Juman. Jadi tak lama lah, beliau meninggal 520. Pada 5 tahun je gerakan yang beliau buat dan diteruskan oleh murid-muridnya. Beliau akhirnya wafat pada tahun 524. Ini yang betul, 524. 9 tahun lah. Dan digantikan oleh murid beliau iaitu Abdul Mu'min Al-Kumi yang akhirnya berjaya menumpaskan dinasti Murabitun dan membina dinasti Muwahhidun. Dari sejarah ini dapat difahami bahawa revolusi yang dilakukan oleh Ibn Tumar adalah sebuah keterpaksaan. Dia terpaksa buat. Kerana melawan kemungkaran yang disepakati keharamannya oleh Islam, iaitu khamr, alat muzik ketika itu, kealatul malahi, kita kena tahu dalam mazhab apa pembincangan ulama, dan percampuran ikhtilat baina rijali wan nisa. Ini yang menyebabkan dia lawan. Okey. Ini berbeza dengan dakwah pembunuhan umat Islam di Hijaz. Oleh siapa? Oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad Abdul Wahhab, pendiri mazhab Wahabi, meninggal tahun 1206 dengan tuduhan syirik kerana bertawasul dan istighosah. Jelas dalam kitab dia dan dicetak di Saudi, Islamiyah la Wahabiyah, kalau tak salah kitab dia. Dia kata, okey, tawasul mungkin masih khilaf, atau tawasul ni bagi dia haram walaupun khilaf, tapi istighosah, ini jelas. Istighosah ini bagi mereka adalah suatu yang syirik akbar. Saleh Fauzan Al-Fauzan mengarang kitab nama dia At-Tauhid. Dalam At-Tauhid dia kata dah, istighosah ni syirik akbar. Dah kata dah. Berarti bagi mereka ini suatu perkara yang tidak boleh ditolak. Lalu dia sebut kat sini apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan tuduhan syirik kerana bertawasul dan beristighosah. Walhal tawasul dan istighosah adalah perkara yang terdapat khilaf di kalangan ulama Islam. Istighosah tu khilaf. Siapa kata mujma' alaih atau mahwa maklum min ad-din bidarurah syirik, saya boleh bawa hujah istighosah. Bagi ulama yang membezakan antara tawasul dan istighosah. Kami tidak membezakan tawasul dan istighosah. Kalau dibezakan pun, istighosah yang mereka maksud itu masih tidak jatuh dalam kesyirikan, dengan beberapa syarat yang panjang yang boleh kita syarahkan. Sumber dia dekat mana? Bukan ulama moden Abu Bakar Aceh ke apa, bukan. Ada yang nukil ulama yang dekat ni dalam bahasa Melayu, tak. Kita nukil dari kitab Arab teruslah. Bukan kitab Arab moden, kita nukil kitab Arab yang lebih tua. Iaitu ulama Turas. Iaitu Syekh Imam Romli, Ba'alawi, Imam Baihaqi dan lain-lain. Kita boleh nukil. Bukan tak boleh, ada dalil hujah semua letak. Jadi jangan salah. Kalangan umat Islam antara keharusannya atau tidak. Bahkan khilaf akan kesunahannya atau tidak. Jadi itu masih khilaf, lepas tu dia pilih untuk membunuh. Maka menuduh Ibn Tumar sebagai pembunuh orang yang tidak bersalah adalah dusta. Jadi yang tuduh tersebut adalah dusta. Okey, pengenalan akidah mursyidah. Jadi dah jelas, itu adalah syarah saya tentang membela Ibn Tumar. Okey, sebelum saya mula ni dia sebut, doktor, ada tak kisah Ibn Tumar bakar kitab Ihya Ulumuddin? Tak, yang betul Murabitun yang membakar kitab Ihya Ulumuddin. Ini nama dia Ahdasul Ihraqil Ihya. Jadi kenapa Ihya Ulumuddin dibakar seperti itu? Kerana gerakan Murabitun, Muwahhidun dan orang-orang yang datang daripada timur membawa pengaruh Imam Ghazali juga ada pergeseran dengan Murabitun. Dan ini di akhir hayat Murabitun. Jadi Murabitun waktu itu merasa terancam. Qudot dia lah, hukama dia orang punya courts dia, menolak gerakan Muwahhidun ini, menggolak gerakan Ibn Tumar, dan menolak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad beberapa golongan daripada golongan masyrikin. Jadi atas tolak itu mereka terpaksa menjatuhkan tokoh yang mereka kagumi, iaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tentulah kitab Ihya menjadi kambing hitam.
Ini kena faham. Saya tulis kat mana? Saya ada paper tentang benda ni. Saya lupa kat mana saya tulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ada tulis tentang kitab Ihya Ulumuddin tersebut. Cuma di jurnal atau di mana tu saya lupa. Jadi ketika dikaji, mereka membakar, lalu mereka bagi alasan kerana hadisnya hadis maudhu'. Yang terkenal lah. Lalu kisah yang terkenal lagi iaitu bernama Ibnu Hirzihim. Kalau dia seorang ulama di Qarawiyyin, alim kabir, dalam diriwayatkan dalam kitab Tabaqat Imam Subki, dan juga yang datang sebelum dia, sebelum Imam Subki ada nama kitab dia Az-Zannati, dia ada satu kitab Tashawuf. Tashawuf tu tak lama lah daripada Ibnu Hirzihim, atau yang datang sebelum dia lagi. Itu ada yang menceritakan. Jadi kalau kita telusuri cerita kisah tu, ada sejarah dia zaman Ibnu Hirzihim. Iaitu Ibnu Hirzihim ni apa? Dia ni guru kepada akidah Burhaniyah yang bernama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad As-Salaliji. Di mana Ibnu Hirzihim ni waktu itu ikut bersama kerajaan Murabitun membakar Ihya. Tapi Ibnu Hirzihim bukan kerana politik lah, tapi kerana ilmu. Bagi dia hadis yang tersebut dalam Ihya tu semua maudhu' atau banyak yang maudhu', maka dia bakar. Lalu dia tidur, dia mimpi Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar dan juga ada Imam Ghazali. Dalam mimpinya mengkisahkan apa, iaitu Imam Ghazali mengadu kepada Rasulullah SAW, bagaimana ni si fulan ni telah membakar kitabku. Dia kata kalam yang ada dalam ni bukan kalam kau ya Rasulullah. Maka akhirnya Rasul membuka dan Rasul kata ya ni semua kalammu. Apakah hukuman dia secara ringkas? Maka Maka Ibnu Hirzihim pun diminta untuk dirotan 100 kali. Dia rotan sampai kali ke-10, dia minta maaf dan ampun dan terbangun. Bila dia terbangun, maka di belakang dia ada 10 lashes. Itu ada. Cerita tu ada dalam kitab-kitab tarikh, dalam Tabaqat. Kalau yang nak tolak kitab tersebut, terserahlah, nak tolak, tolaklah. Tapi dia adalah catatan sejarah yang kalian tak boleh nak dustakan. Betul tak percaya, terserah tak percaya. Berapa banyak ulama menyebutkan kisah ini. So itu kisah dia. Saya bukan nak kata bahawa ini menunjukkan dalil bahawa kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin itu adalah kitabnya, hadis dia semua sahih. Tak, saya tak kata tu. Itu bukan tujuan saya. Tujuan saya nak ceritakan ini bahawa orang bernama Ibnu Hirzihim, dia sempat membakar kitab Ihya Ulumuddin, lalu dia bertaubat kerana kisah yang berlaku pada diri dia. Dan lepas itu dia jadi ulama yang kuat membela Imam Al-Ghazali rahimahullah. Makom dia ada di Fes. Kecuali orang-orang pelajar-pelajar Fes yang tak pernah pergi itu, sebab dia memang jahil lah, tak pernah pergi situ. Jadi kalau orang-orang pergi, dia akan pergi. Hirzihim, Harazim, kalau bahasa Maghribi disebut Ibnu Harazim. Tapi cara tulisan dia Hirzihim. Ini cara tulis bahasa Amazigh lah, Berber. So inti dia, yang kedua, selain daripada itu yang ingin saya jelaskan kat sini, Ibnu Hirzihim ini, jadi pada waktu itu kisah membakar Ihya adalah kerana isu politik. Kerana kalaulah kerana hadis maudhu', kita tahu dalam kitab Ihya Ulumuddin berapa banyak hadis yang diambil daripada Ibnu Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi. Nama dia Jami'ul Ilmi wal Bayan. Kitab itu dah dicetak. Bahkan dalam kitab Jami'ul Ilmi wal Bayan, berapa banyak hadis yang lemah, bahkan bukan lemah, mungkar, dan ada yang kata maudhu'. Kalau Wahabi hari ini dia kata banyak hadis maudhu' lah, tapi masih mengagungkan Al-Hafiz Ibn Abdul Bar Al-Andalusi. Imam Ghazali nukil tu tak nak mengagungkan Imam Ghazali. Ini yang pelik. Kerana bagi mereka Ibn Abdul Bar itu adalah ulama salafus soleh. Golongan mereka lah, kerana dia yang kata amiruha kama ja'at sebagai ayat mutasyabihat. Sedangkan Imam Ghazali bagi mereka dia jelas-jelas mutakallim, jelas-jelas seorang mazhab Asy'ari yang mereka tentang dan mereka sesatkan, bahkan ba'duhum, setengah dia mereka mengkafirkan. Ini kena jelas. So Imam Ibn Abdul Bar Al-Andalusi, kalau kita telusuri dalam kitab At-Tamhid dia sebenarnya ada juga menerima takwil. Berarti mereka ni double standard. Bab takwil mereka tak terima. Waktu itu ketika dibakarnya kitab Ihya Ulumuddin, kalau betul kerana hadis maudhu', kenapa tak dibakar kitab
Al-Hafiz Ibn Abil Bar Al-Andalusi yang memang lahir dari daerah tersebut, dari Andalus. Ini yang ulama sebut guru pada guru saya, iaitu Ustaz Menuni. Ustaz Menuni, dia ada karang kitab tentang Waraqah, Tarikhul Waraqah Maghribiyah. Dia menerangkan isu ni, dan dia ada satu makalah tentang ni. Saya ada nukil. Kat mana saya tulis? Saya lupa. Saya ada tak? Saya kena cari dalam laptop saya. Ada tak makalah tu lagi? Saya ada tulis makalah tersebut. Mendefend Ahdasul Ihya. Ahdasul Ikhraqul Ihya. Dan paper tersebut dibentang bersama dengan Syekh Wahbah Zuhaili di Rabat. Itu saya ingat. Bukan saya lah. Maksud dia, Menuni dia tulis paper tersebut di Rabat tahun 80-an. Waktu tu Syekh Wahbah Zuhaili datang untuk membentang paper dia di UC Muhammad Khamis. Dan dicetak lah. Saya ada buku tersebut. Okey. Ini adalah kisah tentang pembakaran kitab Ihya. Jadi bukan Ibn Tumak yang bakar kitab Ihya. Dia meneruskan dakwah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Lawan dia yang membakar kerana isu politik. Ini kena faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, pengenalan akidah mursyidah. Kitab Akidah Mursyidah adalah sebuah sebelum saya teruskan, tapi jangan tuduh bahawa Murabitun itu adalah Salafi dan Asy'ari itu Muwahhidun. Itu tak betul. Kerana kitab ni. Beli kitab ni. Karangan guru saya, tahqiq guru saya, Jamal Bakhti. Kitab ini dikarang oleh Abu Bakar Al-Muradi Al-Hadrami, yang mana Al-Muradi Al-Hadrami ini wafat tahun 489. Berarti sebelum Ibn Tumar balik. Sebelum Ibn Tumar balik. Ni wafat. Berarti akidah tu datang sebelum tu. Berarti Murabitun dah berakidah Asy'ariyah. Boleh baca dalam kitab ni. Dan memang dalam kitab ni dia jelas-jelas Asy'ariyah. Berarti kalau ada yang kata Muwahhidun itu, Murabitun itu adalah Salafi, tak betul. Dia dah akidah Asy'ariyah. Seperti Abu Amr Al-Adani, guru kepada ni juga dah akidah Asy'ariyah. Yang ni betul-betul takwil, soreh dalam bertakwilnya. Okey. Tambah lalu Ustaz, pendapat Hamad At-Tuwaijiri macam mana? Ini nasihat saya kepada semua yang mengaji. Jadi beli buku ini. Beli buku ini, Albani and His Friends. Ini saya kena sebutlah buku ini. Kerana apa? Buku ini a concise guide to the Salafi movement. Di mana dengan buku ini kita tak boleh ditipu. Kalau ada orang nak nukil dari Wahabi, kita boleh tengok siapa je yang dipanggil dengan Wahabi. Buka di sini dia ada list 21 nama. 21 nama, 22, 23 lah, 23 nama. Yang mana kalau kita buka dalam buku ini, dia akan sebut apa alasan dia adalah ulama Wahabi. Sudah tak adalah istilah hari ini orang nak kata tak baik labeling tak baik. Kita memang tak suka labeling. Tapi contoh dia, kalau orang itu bermazhab Syafi'i, takkanlah kita kata dia Syafi'i, ni labeling. Tak boleh lah macam tu. Dia Syafi'i, saya bangga saya Syafi'i. Sufi, saya Sufi. Label dia Sufi, tak apa lah label saya Sufi, tak ada masalah. Dalam bab masalah Wahabi ke tidak Wahabi, dia ada sebab dia, ada hujah dia. Kenapa dia berpendapat seperti itu? So kena bacalah kitab ni. Yang salah, dia Wahabi pembunuh. Itu tak betul lah. Dia tak pernah bunuh. Walaupun dia Wahabi, dia tak pernah bunuh. Tak boleh lah kita tuduh dia pembunuh. Itu labeling yang salah. Itu tak boleh. Dia kafir. Itu tak boleh lah. Itu jelas-jelas kafir. Orang yang melabeling kafir, itu labeling yang tak boleh tu. Sesat macam mana Ustaz? Tergantung apa yang dia kata sampai sesat tak. Takkanlah kalau orang mengaku diri dia sebagai Nabi, kita tak kata dia sesat, bahkan jatuh kufur. Ini kenalah sebut. Begitu juga kalau kita dah sepakat bahawa mazhab yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab adalah sesat, keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, lepas tu ada orang datang yang membawa sebiji ajaran dia dan memperjuangkan ajaran dia, takkan kita tak boleh tuduh dia keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita bukan tuduh, itu adalah bukti dia. Ini yang tersebut dalam kitab ini. Cuma kalau orang yang masih hidup, kita kena duduk, kena tanyalah dia macam mana. Ini masalahnya. So boleh baca dalam buku ni, ditulis oleh siapa nama dia, iaitu Syekh Jibril Fuad Haddad. Beli kita buku ni dalam bahasa Inggeris. Dan sepatutnya diterjemah buku ni ke dalam bahasa Melayu bagi orang yang buat-buat tak pandai bahasa Melayu, tak pandai, buat-buat tak pandai bahasa Inggeris, kena bacalah buku ni. Kena baca buku ni, dan syarat kalau nak terjemah buku ni, dia kena ikut sama style yang Syekh Jibril Fuad Haddad buat. Dengan transliterasinya, dengan nukilannya, dan dengan
apa dengan footnote-nya. Footnote dia kena ambil semua, sebab nanti kalau tak orang akan tuduh dia tidak apa menuduh tanpa hujah. Ni tak boleh lah. So sebab tu kita kena ada. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa lagi? Dah habis. Okey. Kita sambung pengenalan akidah mursyidah. Iaitu kitab Akidah Mursyidah adalah merupakan sebuah risalah kecil yang dikarang oleh Ibnu Tumar rahimahullah sebagai panduan kepada umat Islam demi berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ia mengandung dasar-dasar penting akidah mengikut manhaj mazhab Asy'ari. Ada yang menisbahkan risalah akidah ini kepada Fakhruddin Ibn Asakir, meninggal tahun 620 Hijriah. Ada pula beberapa manuskrip yang menisbahkan akidah ini kepada Imam Al-Ghazali. Ada juga yang menisbahkan kepada Sa'id bin Abdi Naim. Yang sahih ia adalah milik Ibn Tumar. Boleh buka dalam kitab Dr. Khalid Zahri Al-Masadir Al-Maghribiyah dan juga Imam Masuki dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah. Dan manuskrip lah lagi. Lebih-lebih lagi akidah ini juga tercantum di dalam magnum opus Ibn Tumar yang berjudul A'azzu ma yutlaq. Jadi kalau dalam ni kita boleh buka dalam kitab ni, dia dah sebut dah akidah mursyidah ada dalam kitab ni. Dalam kitab ni dah ada dah kitab akidah mursyidah ni disebut dalam kitab ni. Jadi kalau kita beli kitab ni, kita boleh buka kat belakang, dia ada membahas tentang babul aqidah, kitab fil aqidah. Dalam tersebut dia dah menyebutkan tentang akidah al-mursyidah nama dia. Bab mursyidah 226. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam arsyadallahu wa iyyaka annahu wajaba ala kulli mukallafin an ya'lama anna Allah azza wa jalla wahidun fi mulkihi. Boleh baca ni. Ni dah ada. So jangan pindahkan dia kepada Ibnu Asakir. Okey? Lalu dia sebut apa? Beberapa lawan dari mazhab Asy'ari menuduh kandungan akidah ini sebagai sesat kerana memiliki unsur akidah Mu'tazilah. Akan tetapi sejatinya ia adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengikut manhaj Asy'ari seperti yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Subki. Boleh buka dalam kitab apa? Tabaqat Syafi'iyah. Ini jelas Imam Subki dah sebut. Lalu lebih-lebih lagi kalau dibaca dan dihafalkan isi akidah ini, nescaya para pembaca memiliki kepercayaan yang penuh bahawa isinya tidak bertentangan dengan asas-asas kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang tersemat di dalam kitab-kitab ulama mazhab Asy'ari yang lain. Lebih-lebih lagi banyak yang dinukil daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bagaimana mungkin ia adalah kitab akidah Mu'tazilah. Jadi macam mana? Banyak dari sebut ayat Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Dan bukan hanya itu, belilah kitab A'azzu ma yutlaq ni, baca kitab A'azzu ma yutlaq ni. Dia ada kata kitabul jihad, kitabul hulul wa tahdzir minhu, kitabut taharah, fikih dia pun dia ada. Lepas tu kitab akidah dia fi makna tauhid wa tafsiri lafzihi 267. Ini boleh. Mana murid saya yang dapat judul Ibnu Tumar ni, dia mesti boleh jawablah, boleh baca kitab ni. Anna tauhid wa asasuddin, qala Rasulullah bunya alal Islam. Makna tauhid ini ahli sunnah semua ni. Fi fadli tauhid, qala Rasulullah afdalu ma qultu ana wan nabiyyun adalah la ilaha illallah. Dan lain-lain. Ini ahli sunnah wal jamaah semua ni. Apa masalah dia? Ni boleh baca. Ila akhirih. InsyaAllah banyak boleh kita tulis. Okey, boleh jelas kan? Ana terjemahkan. Ana dah tak cukup umur dah ni nak terjemah ni. Banyak sangat. Aduh. Orang lain boleh terjemahkan. Lalu dia sebut apa lagi? Disebabkan oleh sangat pentingnya risalah kecil ini bagi umat Islam, ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Eropah seperti J.D. Luciani yang menterjemahkannya ke dalam bahasa Perancis pada tahun 1903 Masehi. Dr. Khalid Zahri sebut dalam kitab Masadir Maghribiyah. Orientalis Belanda pula iaitu Gerard Wiggers menyatakan bahawa akidah mursyidah telah diterjemahkan ke dalam bahasa Moriscos
dan beberapa manuskripnya tersimpan dalam perpustakaan-perpustakaan di London, Paris dan Spanyol. Boleh buka dalam Uyghurs Islamic Literature. Sedangkan manhaj penulis untuk mentahqiq dan menterjemahkan risalah kecil ini ke dalam bahasa Melayu, penulis telah meneliti 3 manuskrip yang tersimpan di perpustakaan di Raja Maghribi, Al-Khizanah Hasaniyah, bantuan Dr. Khalid lah. Saya dapatkannya di Istana Rabat Maghribi. Penulis menemukan banyak perbezaan redaksi yang tidak merusak inti dari maksud akidah ini. Jadi ikhtilaf dia terlalu banyak. Seperti susunan yang berbeza antara yang awal dan yang akhir, antara mufrad dan jamak, juga berlainan harakat shuttle. Oleh sebab itu, atas nasihat guru penulis iaitu Dr. Khalid Zahri, penulis telah memilih edisi yang diriwayatkan oleh Imam Subki rahimahullah di dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Okay, hatta edisi beliau lah yang banyak dihafal oleh sarjana-sarjana Islam sejak dahulu sehingga hari ini. Menurut Dr. Khalid Zahri, banyaknya perbezaan terjadi bagi redaksi risalah ini adalah kerana hampir semua rakyat Maghribi dahulu yang hafal akidah ini di luar kepala. Jadi kerana dia jadi budaya, semua orang hafal. Okey. Sehingga kan mereka menulis akidah ini bukan berasal dari salinan-salinan yang terdahulu, akan tapi berasal dari hafazan mereka. Maka terjadinya redaksi-redaksi yang berbeza tidak dapat dielakkan. Apatah lagi, masih wujud beratus nuskhah manuskrip akidah ini di perpustakaan-perpustakaan di Maghribi dan selainnya. Sebab itu kalau ada orang yang kata Mursyidah ini karangan bukan karangan Ibn Tumar, karangan Asakir, salahlah. Manuskrip beratus. Saya dah ada fihris dia. Berikut ini 3 faksimal bagi 3 manuskrip yang penulis rujuk. Ini boleh tengok gambar dia ada dekat situ. Yang saya rujuk adalah dalam simpanan saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Jadi kita mulakan pengajian ini walaupun waktu tinggal sikit supaya besok kita boleh khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u, iaitu aku memulai pengajian ini dengan bacaan bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah Ar-Rahmani, Maha Pemurah di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi, Maha Pemurah di akhirat sahaja. Iklam, ketahuilah, arsyadanallahu wa iyyaka, semoga Allah menunjukkan kepada kita, wa iyyaka, dan kepada engkau, annahu yajibu, bahawa sesungguhnya wajib ala kulli mukallafin, kepada sekalian mukallaf, syar'an, secara syarak, ayya'lama, untuk mengetahui bahawa annallaha, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, wahidun fi mulkihi, adalah esa dalam mulkihi, dalam kerajaannya. InsyaAllah perkara ini kita akan syarahkan pada besok hari, insyaAllah pada waktu yang sama, ditambah hari. Saya usahakan besok kita khatam atau tambah lagi satu hari, berarti 4 hari khatam. Sekian saja daripada saya. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.